أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أما بعد Alhamdulillah, tamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Selasa malam Rabu, kita mulakan kitab kita, kitab musim PKP ataupun kitab musim lockdown. Jadi malam ni, malam kemarin dulu kitab lain. Malam ni kita baca kitab Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain. Kitab Matla'il Badrain, tapi kita baca hok yang cetakkan ataupun yang dimodifikan ataupun yang diterjemahkan, bukan modify itu, yang diterjemahkan oleh Yayasan Islam Terengganu. Dia tidak modify, dia tidak beki kitab asal. Ni kitab dia yang bernama Fiqhul Muyassir, Fiqh mudah. Kalau kitab Matla'il Badrain hak lama, bahasa dia tu payah. Dan kitab ni bukan dia beki bahasa dia, cuma dia terjemah je bahasa lama kepada bahasa baru, dan masih mengekalkan bahasa lama. Ni kitab ni kita baca malam ni siri yang keempat, sebab kita ambil tajuk bab muamalah. Sekejap kita akan cerita bab muamalah ni kitab dia. Ya, ni kitab dia. Siapa-siapa yang nak dapatkan kitab ni boleh dapatkan di pejabat Yayasan Islam Terengganu, Jalan Sultan Omar tu lah, yang makruf tu, bangunan tinggi tu. Jumpalah dengan siapa-siapa, dengan pegawai di sana berkenaan dengan kitab ni, insya-Allah. Harga tu bincanglah dengan dia tu, harga saya pun tak pasti juga harga berapa, dan dia ada lima siri. Kita baca ni hak yang keempat. Tu dia. Dia ada siri yang pertama. Dia ada siri yang kedua. Siri yang pertama ni berkenaan dengan ibadat. Siri yang kedua ni masih lagi berkenaan dengan ibadat. Siri yang pertama berkenaan dengan usuluddin. Minta maaf. Berkenaan dengan usuluddin sikit. Kemudian siri yang kedua ni berkenaan dengan ibadat. Siri yang ketiga ni, siri yang ketiga ni masih juga dia berkenaan dengan ibadat lagi, berkenaan dengan pakaiannya, berkenaan dengan pengurusan jenazahnya, zakatnya dan sebagainya. Itu masih ibadat lagi. Kemudian ni siri yang keempat. Siri yang keempat berkenaan dengan muamalah. Dalam muamalah ni banyaklah kitab berkenaan dengan jual beli, berkenaan dengan riba, berkenaan dengan sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian yang kelimanya
siri yang kelima ni, siri yang kelima, last kali lah yang kelima, berkenaan dengan yang membincangkan berkenaan dengan apa benda ni, bab berkenaan dengan nikah kahwin. Tu nikah kahwin, sehinggalah last kali tu berkenaan dengan jenayah. Berkenaan dengan jenayah. Dan kitab ni sebagaimana yang kita sebut tadi, sebelah kanan kitab asal, sikit pun dia tak ubah dia punya perkataan. Kitab asal. Yang sebelah kiri kitab, itu terjemah dia. Dia baiki balik bahasa lama, takut kita tak faham. Bimbang takut kita tak faham. Baca-baca, memang kita baca kitab matematik, kalau tak belajar, bukan orang pondok dan bukan ahli dia, memang tak faham. Memang larilah dia punya tajuk dia, lari. Kemudian yang sebelah tu dia ambil bahasa moden sikit, dia terjemah jadi moden, jadi baru. Dan kalau kita baca, tapi walau bagaimanapun kena belajar juga, kena berguru juga. Baca sendiri tu faham, tapi bimbang takut kefahaman kita tu lari juga. Tapi mudahlah boleh baca. Ni contoh dia. Ni contoh. Ni sebelah lek kiri kitab ni kita tunjuk ni, jadi terbaliklah. Sebelah lek kiri kitab ni kitab asal, dan sebelah lek ni kitab terjemah dia, bahasa moden. Jadi saya duk tengok kitab Matla'il Badrain, di antaranya lah hak yang terbaik sekali kalau kita nak baca ataupun kita nak telaah ataupun kita nak buat apa benda ni pedoman kita. Kalau nak cari kitab Matla'il Badrain, banyak orang buat terjemah lah ni, banyak. Orang buat bahasa modennya banyak. Tapi kalau kita nak cari hak ni, hak yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia datangkan dengan kitab asal. Dia datangkan dengan kitab asal. Banyak saya berjumpa kalau kita pergi kedai-kedai kitab, jak perawah baik, mana baik, banyak orang buat terjemah. Ada setengah kita buat terjemah yang dia iktiraf juga, tetapi kita tak berapa berkenang. Kerana apa? Kerana dia ambil kitab Matla'il Badrain, dia tak cerita asal Matla'il Badrain bunyi macam mana, kalimah apa, ayat bagaimana, tak. Dia ubah terus. Dia ubah terus ayat Matla'il Badrain hak asal. Dia pindah terus, dia buat ayat dia sendiri. Dan dia tulis itu kitab Matla'il Badrain. Itu bagi saya tak kenang lah. Sebab apa? Satu pencerobohan terhadap pengarang kitab tu sendiri. Nampak? Satu pencerobohan. Ni tak ceroboh ni. Dia sarah supaya macam kita mengajar lah. Kita mengajar baca kitab lama, kita pesarah lah kok mulut kita begini. Gitu sekadar tu je. Baik. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan kitab ni lama dah. Lama dah dilancarkan tahun berapa, tak ingat, 17 ke 16. Dilancarkan hari tu. Dan masih banyak lagi lah kitab ni cetak banyak di pejabat ataupun menara Yayasan Islam. Tingkat bawah sekali tu, kat jaga, ada jaga bawah tu. Tu adalah situ. Ni zaman PKP ni nak dapatkan kitab tu, tak tahulah nak dapatkan macam mana. Hello lah kepada mana-mana pegawai di yayasan, hubung dia macam mana cara nak dapatkan kitab tu. Boleh dapatlah kitab tu. Tu dia. Jadi kita baca malam ni kitab Matla'il Badrain, kita baca siri yang keempat, iaitu berkenaan dengan bab muamalah dia panggil. Sebab tu kita letak tajuk muamalah. Dalam muamalah ni banyak sebab. Muqaddimah kita malam ni nak cerita sikit fiqh ni. Kita belajarlah fiqh banyak mana pun, dia tak lari daripada 4 cabang. 4. Orang gila kepada fiqh apa? Fiqh politik, fiqh apa lagi, macam-macam fiqh lah ni. Fiqh wanita, fiqh apa lagi? Fiqh wanita, fiqh solat, fiqh zakat, fiqh politik, fiqh apa lagi? Macam-macam jenis fiqh. Dia tak lari daripada 4 perkara hak asas. 4 perkara. Dia panggil 4 porok. 4 porok ni 4 cabang. Iaitulah yang pertamanya berkenaan dengan muamalah, berkenaan dengan ibadat. Ibadat ni masuk apa? Masuklah bersuci, kena airnya, cara bersucinya, nak tahu najis tak najis dan sebagainya. Masuklah bab ibadat ni lagi, sehinggalah kita semayang.
Sah batas semayang, rukun syarat semayang, wiri apa semua sekali tu masuk lah kita lah. Wiri semayang pun, qomat, bang, itu masuk lah ke ibadat. Zakat, puasa, haji, tadi pakaian, cara pakaian tu ibadat, semua ibadat tu. Ibadat. Nampak? Yang pertama. Yang kedua, selepas daripada ibadat, muamalah. Pergaulan kita. Muamalah ni apa? Pergaulan kita sesama manusia. Tadi ibadat kita dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nampak? Hablum minallah sebab dia tadi dia depak. Hak yang pertama tu hablum minallah. Ibadat kita. Kita nak buat ibadat, nak suruh Allah Ta'ala terima kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian masuk yang kedua iaitulah muamalah. Muamalah ni pergaulan kita dengan manusia. Sesama kita, sesama binatang sekalipun, sesama pokok kayu sekalipun. Tak ada belaka bab dalam muamalah ni. Nampak tu? Kita nak buat baik dengan manusia macam mana cara dia, dengan jiran tetangganya, dengan apa benda ni, sama-sama bisnesnya. Bab hukum jual beli, bab hukum riba, bab hukum pinjam meminjam, sewa menyewa, dan sebagainya. Dan banyaklah dalam ni kita cerita lagi. Kemudian itu yang kedua. Semua kembali kepada Allah Ta'ala, walaupun hablum minan nas. Jangan kata hablum minan nas dengan manusia tu hak terang tau. Hablum minallah kita dengan Allah Ta'ala. Hablum minan nas kita dengan manusia ya tau. Hablum minallah kita dengan Allah Ta'ala. Hablum minan nas kita hubung dengan manusia pun, kita berhubung dengan Allah Ta'ala juga. Yang kedua. Yang ketiga, bab munakahat. Selepas pada muamalah jual beli, pitih banyak dah, duit banyak. Duit ada dah. Ada si pandang dan sebagainya, mampu kita nak kahwin, maka dia mari bab munakahat. Bab munakahat ni banyak. Orang belajar bab kalau nak menikah, dia belajar apa hak mula-mula sekali. Lagu mana cara nak jawab nikah, nak jawab tu imam tanya, qabil apa, aku terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Tu je nak jawab. Dah banyak. Bab tolak ni apa jenis. Tolak ni berapa jenis, bab ziharnya, bab li'annya, bab apa semua sekali termasuk belaka. Itu bab menakahat. Daripada mula-mula belum pada menikah nak bertunang, sehinggalah kita bercerai, sehinggalah kalau tak bercerai apa mati dan sebagainya. Bila dapat anak banyak, bila menikah dapat anak banyak. Orang ni beranak, Bila beranak ramai jadi masalah. Anak kita bergaduh dengan anak orang. Nampak? Anak kita curi hak orang. Anak orang merapau. Timbullah hukum satu lagi yang keempat. Yang keempat iaitulah bab jenayah, dia panggil. Jenayah. Timbullah jenayah. Tadi kita menikah dapat anak. Ramai. Anak mencuri kena buat gana. Sebab apa anak mencuri? Sebab tak cukup makan. Hukum dia begini. Sebab apa anak mencuri? Cukup makan? Cukup. Aku beri cukup makan. Tapi curi juga. Maka panggil dia kalau lebih kurang. Sabit kesalahan sungguh dah. Patut kerak tangan. Kalau patut dengan penjara saja. Kalau patut kerak tangan. Ini bab jenayah. Maknanya dalam kitab Matla'il Badrain kita ni, yang kita nak baca ni, dia cukup lekat 4 perkara ni. Cukup 4 perkara. Apa dia? Yang pertama ibadat. Jilid 2, jilid 3 tu bab ibadat. Dia banyak bab ibadat ni. Siri 2, siri 3 ibadat. Kemudian lepas pada ibadat, muamalah. Lepas pada muamalah, munakahat. Lepas pada munakahat, jenayah. Apa tu? Bab jenayah. Itu dia. Jadi kalau kita baca dalam ni kok, kalau tamat daripada awal sungguh sehingga akhir, alhamdulillah, suti kita ambil bab fiqh, tapi kita tamat daripada ibadat, muamalah, munakahat, jenayah, khatam kita. Banyak dah khatam dah. Kitab Matla'il Badrain suti je khatam, alhamdulillah. Jangan kitab ni tak ada, kitab ni tak khatam, kitab ni tak tahu, kitab ni tak pernah dengar, kitab ni tak pernah baca. Cakap je sedap, hak tu tak boleh. Cakap anda bajet
lebih pada tok guru, lebih pada orang alim cakap. Padahal kita sutih apa tak tamat. Tak embuh lagu tu. Nampak? Dan kita jumpalah kitab kita hak yang sesuai qada kita. Bukan sesuai qada orang tak, qada kita. Kemampuan kita. Orang awam kitab Matla'il Badrain sesuai. Dan kitab Matla'il Badrain ini nak baca tak pandai. Sebab bahasa dia cukup klasik. Bahasa lama, bahasa pula bahasa petani. Walaupun pengarang dia asal dia orang Terengganu je, orang Duyung je. Tapi asal dia orang petani juga. Jadi bahasa dia cukup payah kalau kita nak faham. Maka didatangkan Yayasan Islam Terengganu, datangkan terjemahan dia untuk memudahkan kita buat rujukan, untuk memudahkan kita belajar, memudahkan kita cek balik apa benda, cari masalah-masalah yang ada, nak selesaikan masalah-masalah yang ada pada kita, insya-Allah. Itu dia. Tapi walau bagaimanapun malam ni kita tak baca lagi bab ibadat. Mungkin kita tengok balik esok, kemungkinan malam esok kita baca bab ibadat. Itu dia. Berasa kena baca juga bab ibadat tu sebab penting juga. Walau Allah bab semayang semua baca tak habis-habis zaman dulu. Bab semayang kita pun tak erti lagi, bab semayang tak erti sepenuh lagi. Jangan cakap begitu. Nampak? Jangan cakap begitu. Kita baca juga tak. Yang saya ambil malam ni, nak baca kitab bab kenaan dengan muamalah, sebab kita tengok situ lah. Jarang orang baca bab muamalah, bab jual beli. Di masjid-masjid kita raung tak ada, kecuali kita jumpa cari hak yang Jabat Agama anjur kelas 4 adalah jumpa bab muamalah, bab jual beli. Nampak tu? Adalah jumpa bab jual beli. Tu pun kalau kita perah otak betul-betul, alhamdulillah. Kalau kita tak perah otak juga pakai pergi begitulah bab jual beli pun. Minggu ni mari, minggu depan tak mari, minggu depan tak mari, minggu depan ni pula baru mari, habis begitu. Jadi di masjid tak ada dah orang mengajar bab muamalat, tak ada. Kalau ada bukan kita tak ada sangat, insya-Allah ada lah tu. Cuma saya tak jumpa lagi orang mengajar dalam masjid ni kitab bab muamalat. Sebab tu saya ambil malam ni, kita telaah bab muamalat. Saya dah uti juga. Sama-sama. Kalau ada kesilapan apa semua sekali, tolong komen lah dalam Facebook ni. Jadi maknanya ustaz nak beri tegarang sikit. Mungkin silap apa terlepas pandang benda ni begini boleh. Nampak tu? Insya-Allah lah kita boleh terima tegarang, sebab saya pun nak belajar juga, tak pandai juga. Nampak tu? Sama-sama tak pandai belaka. Baik. Tu habis masa tu untuk mukadimah saja yang malam ni, yang tak apalah. Kita baca kitab ni, kalau kitab yang ni muka surat 1 lah. Siri yang keempat. Kalau kitab ni asal kitab dia. Ni asal kitab Matla'il Badrain. Dalam dia tulisan dia tu payahlah kita nak baca tu. Baik. Siapa yang ada kitab boleh tengok kitab. Siapa yang nak dapatkan kitab boleh dapatkan di Yayasan Islam Terengganu. Siapa yang tak ada kitab boleh dengar saja malam ni, tak apalah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri faham kepada kita. Yang penting sekali Allah Ta'ala beri pahala kepada kita kerana kita duduk dalam majlis ilmu. Walaupun duduk di rumah masing-masing jauh, duduk dalam kereta pun ada ni duduk dengar. Tapi kita masih lagi dikategorikan dalam majlis ilmu. Kitabul Bai' tu asal dia. Dia ambil bahasa Arab. Kitabul Bai' makna kitab berkenaan dengan jual beli. Saya baca tepi hak asal. Saya baca hak asal dan tengoklah hak sebelah tu, hak yang terjemah dia. Ini kitab pada menyatakan hukum berjual beli. Tu. Ini kitab pada menyatakan hukum berjual beli. Makna kitab ni membicarakan tentang hukum jual beli. Tu comel kata dia atur dia punya ayat tu kita faham lalu dah. Jadi rukun-rukun jual beli sebagaimana yang disebut di dalam kitab Majmu' adalah 3 perkara. Kita baca hak terjemah dia tu. Kan kalau hak yang ni bermula rukunnya tu jual beli seperti barang yang tersebut di dalam Majmu'. Itu dia.
ada 3 perkara. Pertamanya aqid. Minta maaf ni saya baca hak yang asal lah, sedap sikit. Hak tu kita tengok je. Kalau saya rasa tak faham ni, kita tengok tepi tu. Dan kita naknya audio orang-orang yang follow kita ni tengok hak yang tepi lah, hak yang ada kitab ni. Pertamanya aqid, iaitu bayi' dan mustari. Bayi' dan mustari. Bayi' itu kita boleh baca dengan ba'i'. Ba'i' pun tak apa, bayi' pun tak apa. Nampak? Itu dia. Hak tu kembali kepada nahwu, kembali kepada sorah lah. Daripada yabi'u. Nampak? Itu dia. Ba'i' ataupun bayi' dan mustari. Ba'i' itu apa? Tapi itu kalau ba'i' itu maknanya pembeli, mustari itu ba'i' itu penjual. Itu dia. Mustari itu ialah pembeli. Maknanya rukun yang pertama jual beli ni mesti ada pembeli, mesti ada penjual. Kalaulah pembeli saja, penjual tak ada sah. Pembeli ada, orang tukang jual tak ada. Adalah motosikal sutih, bunyi kata nak jual, tapi penjual tak ada. Kita pun tengok motosikal pergi buat balik lembah seperti situ. Agak-agak motosikal ni 1,000 je mak. Kita ambil duit pak letak 1,000 situ, ambil motosikal pergi balik. Tuan dia bunyi kata tuan dia nak jual, bunyi kata tak sah. Tuan dia balik tengok, tak mana motosikal, tak ada motosikal. Tengok pitih ada 1,000. Oh tuan dia tak apalah, motosikal tak ada, asal pitih ada 1,000. Betul, tuan dia reda, kita pun reda. Bukan masalah reda. Masalah tak sah jual beli. Nampak? Tak sah jual beli. Ni selagi kita bila kita baca bab fiqh, kita baca bab ni tambah-tambah ni dah seperti lah. Oh mazhab lain lah gaining, mazhab ni gaining. Apa yang mazhab ni kata wajib kena ada ba'i' mustari, hak lain tak ada. Dah sebahlah benda tu. Nampak? Dah sudah bajet pandai lah. Kita baca hak kitab kita. Kita baca hak dalam kitab kita. Dan kita baca pula hak mazhab kita. Nampak tu? Jangan petika. Kalau nak petika tu baca hak lain pula. Nak baca hak lain, jangan petika hak ni. Dan keduanya ma'qud alaih dia panggil, iaitu saman dan musman. Saman dan musman, ma'qud alaih. Apa dia saman dan musman? Saman tu dengan makna harga. Molek dah tu dia buat baris tu kena dah tu. Baris dia hak ubuh tu kena dah tu. Tu saman iaitu harga. Nak jual beli mesti kena ada harga. Tak ada harga tak boleh. Pakai letak ambil barang, kita pergi kedai payang, nak beli buah anggur, tak tahu berapa harga dia, pakai letak pitih RM5, ambil buah anggur berak balik. Tukang beli ada, tukang jual ada, tapi harga tak tahu, pakai lembah pitih begitu je. Itu maknanya tak sah. Musman ni barang. Barang. Letak dah pitih, barang tak ada. Macam ni banyak kena tu. Beri duit, dah mana barang? Barang tak ada. Tuang hak terima duit tu habis dah, lari dah. Itu kata tak sah jual beli. Kena ada tengok barang ada, pitih ada. Nampak tu? Dan ketiganya sirah. Sirah ni iaitulah ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Apa dia ijab dan qabul? Sirah ni, sirah dia makna lafaz. Tu tengok tepi tu, sirah ni makna lafaz. Iaitulah ijab dan qabul. Ijab ni maknanya aku jual lah barang ni kepada mu. Contohlah, itu buat panjang lagi. Aku jual lah gula ni kepada mu dengan sekilo dengan harga RM1.50. Itu ijab dia panggil. Lepas tu orang jual, orang beli pula, saya terimalah apa benda ni, gula sekilo dengan harga RM1.50. Tak perlu sebut panjang-panjang begitu, tapi tu kita nak buat mari contoh. Nampak tak? Asalkan ada perkataan lafaz menunjukkan bahawa dia jual, dan ada menunjukkan bahawa kita beli, lafaz yang kita beli saja budak apa dah, asalkan menunjuk aku jual lah barang ni kamu, kita pun saja je pun tak apa. Tu menunjukkan beli.
Nampak tak? Itu ada lafaz jadi dah. Jadi dah. Maka sah jual beli dengan ijab dan qabul. Sah jual beli dengan ada ijab dan ada qabul jika atas jalan bergurau-gurau sekalipun. Gurau je. Jangan main-main jual beli gurau ni. Kita tengok motosikal apa benda wai suku. Baru beli wai suku mari sini kau. Wai suku comel wai suku ni nak beli ambil dia kata dia. No, berapa nak jual? Ambil kan mungkin ni ambil RM10 dah. Dia ingat kawan ni tak ada piti semua. Ya gurau je RM10. Tak logik Perok ambil piti perok RM10. Aku beli. Jadi selalu. Buat balik. Nampak dia beli RM10,000 dia jual RM10. Dah dia kata begitu. Jangan bergurau benda ni. Jangan bergurau. Nampak tu? Jangan bergurau. Dia macam nikah je kau. Ni lebih kurang jual beli hukum dia lebih kurang dengan nikah. Cuma ada tambah kurang sikit-sikit begitu je. Nikah kita kok jangan bergurau. Gurau bab nikah dah jadi. Kita ada anak misal kata, tu. Aku kahwinlah anak aku ni dengan mu. Tolangnya ada 2 orang dah saksi. Saing-saing hak lain tu kedai kopi dia. Duduk kedai kopi memang musim tidak PKP dah ni. Duduk kedai kopi, duduk sembang. Aku nak kahwinlah anak aku sekian-sekian nama dengan mu ni. Aku terima. Nampak tak? Saksi ada dengar. Saksi tak perlu kata sah tak sah. Tak perlu tanya saksi sah tak sah. Saksi nak suruh dengar dia bukan menentukan sah tak sah. Nampak tak? Saksi nak suruh dengar dengan jelas. Bukan nak menentukan sah tak sah. Saksi ada. Mendengar tak? Dengar? Aku dengar. Jadi selalu. Gurau je padahal. Jual beli pun begitu juga. Jangan duk gerak duk tengok ke telefon comel tadi ambil RM20 dah. Nampak RM20 dah. Ambil kawan tu pak RM20. Jadi. Bersalahan istihza kerana tiada dikosakkan lafaz bagi maknanya. Bersalahan istihza. Nampak? Istihza ni maknanya nganying-nganying orang panggil istihza ni. Sini dia tulis berolok-olok atau lakonang. Olok-olok dan lakonang. Dia kalau olok-olok macam main-main tadi sama je. Nampak? Ni istihza ni boleh benda kata buat main-main pun jadi main-main tadi. Olok-olok pun main-main je tau. Olok-olok. Olok-olok ni jadi gitu. Mana istihza ni makna kita kata buat senda-senda. Buat senda-senda. Buat senda-senda. Senda-senda tak apa kerana tiada dikosakkan lafaz bagi maknanya. Sebab kita cakap tu bukan nak makna beli jual beli dah. Comel tu sekian. Comel mun dak gerak nak beli RM10 mun dak gerak nak beli. Itu istihza. Kalau aku jual RM10 mun dak gerak nak beli. Mana ada bitis tak ada skep apa. Nampak tu? Dia cakap begitu. Itu istihza. Itu kalau dia nak beli dak jadi tu bukan. Kalau tadi main-main, mun nak biar RM10. Itu jadi sungguh. Nampak tu? Baik. Itu dia. Di sini dia tulis makna olok-olok atau lakonan. Kerana lafaz yang disebut itu bukan bertujuan untuk berjual beli dikosakkan lafaz bagi maknanya. Makna bukan makna untuk jual beli tu, buat main, buat nganying apa panggil. Istihza ni kalau bahasa kita kok nganying bukan makna olok-olok. Bukan makna olok-olok tu main-main nganying. Boleh juga olok-olok pun tak apalah. Maka lafaz ijab itu seperti berkata yang menjual, bi'tuka za bi kaza. Dia ambil bahasa Arab. Apa tu? Dia ambil bahasa Arab. Lafaz ijab itu seperti berkata yang menjual. Orang jual tu kata. Siapa dia orang jual? Bayi' tadi ataupun ba'i'. Itu dia. Bayi' ataupun ba'i'. Dia kata apa? Bi'tuka za bi kaza. Yakni aku jual akan dikau benda ini dengan sekian. Itu dia. Penjual kata bi'tuka za bi kaza. Yakni aku menjual kepadamu benda ini dengan harga sekian. Kita nak beritahu satu kaedah dalam bab jual beli, kaedah dalam bahasa Arab. Nampak?
Itu dia. Kalau dia kata tadi bi'tuka za, aku jualkan kepada engkau ining. Za tu makna ining. Ining. Itu makna bila kata sebut ining, itu makna barang. Bi kaza dengan ining. Bila sebut dengan, itu harga. Itu kaedah dia. Nampak? Kalau sebut dengan, itu harga. Kalau sebut akan, itu barang. Kalau sebut dengan, itu harga. Itu dia. Sebab tu kalau kita pergi negeri Arab, itu dia. Kita tanya, kita ambil barang kita ambil barang, kita tunjuk barang, kita kata, gelah. Bikam deh. Bikam hadha. Bikam. Dengan berapa? Nampak? Kita tak tanya harga berapa. Kita tanya dengan berapa. Bikam dah. Bikam hadha. Kalau Saudi, bikam hadha lah. Kalau Mesir, bikam deh. Nampak? Bikam. Dengan berapa? Makna apa? Bukan makna dia nak tanya dengan berapa ni, ada berapa benda ni. Cawang ni ada berapa dalam kedamu, aku nak bawa orang belakang. Bukan. Makna dengan berapa, dengan maknanya ni dengan harga berapa. Kalau dia nak tanya gelas ni berapa, ada berapa, dia tak tanya bikam. Nampak? Dia tanya kam saja. Dia tanya kam saja. Deh, kas gelas ni. Kam. Fil mahal. Berapa ada gelas ni dalam kedai. Nampak dah? Fi dukan ke fi apa ke? Dalam kedai ada berapa? Tu berapa? Kalau kata bikam, makna harga. Itu makna harga. Sebab tu setengah-setengah kita kadang-kadang kita pergi ke Mekah contoh, kita nak beli buah ke nak beli apa, kita kata kam deh. Kita ambil buah hepa tu kan, buah hepa ke buah apa tu, kita buat royak ke tok arak tu, kam deh. Kita tak kata bikam, kita kata kam deh. Berapa ni? Tak betul. Kalau berapa ni makna buah tu ada berapa. Kena kata bikam deh. Sebab tu kaedah dia kalau kata dengan berapa, itu makna harga. Sebab tu dia kata bi'tuka haza bikaza, makna penjual kata yakni aku menjual kepadamu benda ini dengan harga sekian. Nampak tu? Dengan sekian tu makna dengan harga sekian. Atau katanya adalah ia bagi engkau dengan sekian. Atau katanya kata penjual. Ataupun orang jual kata, dia kata benda ni dengan harga sekian, kita pun bayar. Nampak? Benda ni kata ambil mung. Bukan mana. Bagi mung benda ni, makna bagi mung tu angkat dengan harga sekian. Mu ambil dengan harga sekian. Itu maknanya harga. Kena ada harga. Itu dia. Atau aku permiliki akan dikau benda ini dengan sekian. Orang jual, kita nak beli gula, ambil angkat ke. Kalau Cina kata istilah Cina nak angkat tu mana milik tu. Angkat tu mana ambil ambil ke, angkat ke, milik ke, jual ke, itu semua maksud dia, maksud aku jual lah kepadamu. Itu dia. Atau aku bermilikkan akan dikau benda ini dengan sekian. Atau aku heboh kepada engkau akan dikau benda ini dengan sekian. Kalau heboh, beri saja. Tapi kalau kata dengan sekian, beri dengan sekian, makna beri dengan harga. Bukan beri saja. Bukan bibalash atau bimajanan dengan free dok. Ini dia. Ambil Muna ambil benda ni. Kita rajin kan duk kedai. Kita nak beli barang, Muna ambil Muna ambil tapi dia tak habis itu. Muna ambil 3 ya dah. Muna ambil 3 ya dah. Padahal dia beri tapi dengan harga. Itu maksud jual. Asal dia heboh ni makna beri saja je. Dan lafaz qabulnya, hak terima pula ni orang hak beli pula. Qabul ni makna orang yang beli seperti berkata oleh yang membeli. Tu contoh dia, hak qabul ni ishtaraitu hadza bikaza. Itu dia, ishtaraitu hadza bikaza, yakni aku belilah benda ini dengan sekian, maknanya dengan harga sekian. Aku beli benda ini dengan harga sekian. Atau katanya aku terimalah benda ini dengan sekian.
Aku terimalah benda ni dengan sekian, atau aku redalah benda ini dengan sekian. Semua makna tu makna terima belaka. Reda pun tu makna reda tu. Dengan sekian. Atau aku ambillah benda ini dengan sekian, atau aku memilikilah benda ini dengan sekian. Semua makna tu makna milik belaka, makna beli belaka. Aku jual lah benda ni, aku milik, kata dia. Aku jual lah benda ni, aku nak. Nak tu pun makna nak, makna beli. Terjemah dia tengok tepi tu, nak faham. Dan sah didahulukan qabul daripada ijab. Boleh juga kita qabul dulu, terima dulu, lepas tu barulah tukang jual tu kata, aku jual. Kita beli barang, sudah bayar, kita nak akad tu, kita kata apa? Saya beli deh, semua sekali ni. Dia tak kata jual, kita kata beli. Sepatut dia kata jual dulu, baru kita kata beli. Dia kata, aku jual lah, aku beli deh. Kata penjual, ambil lah. Aku jual lah. Sah kata dia. Sah dahulukan qabul daripada ijab. Seperti kata yang membeli, engkau jualkan akan daku benda ini dengan sekian. Menjual deh barang ni dengan harga sekian tadi. Maka berkata yang menjualnya, aku jual lah akan dikau. Aku jual. Ya. Kalau apa ijab tu kriang. Nampak ijab tu kriang. Bak nikah tak tahu boleh ke tak. Tengok jumpa bak nikah lagi lepas dah ni. Nampak? Lepas dah ni jumpa bak nikah lagi. Boleh ke tak. Tok Iman tak kata lagi aku kahwin kat akad dikau, aku nikah kat akad dikau. Tiba-tiba pak salang tu kau katanya pengantin, aku terimalah kan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tok Iman tengok. Tok Iman tu tak apa. Beres. Beres kata beres. Nampak tu. Kita jumpalah bab tu lagi. Bab ni munakah yang bincanglah bab tu sini. Baik. Macam-macam hal. Dan sah mana dah tadi. Berkata yang menjualnya, aku jual lah habis akan dikau. Dan jika berkata yang menjual, aku jual akan dikau benda ini dengan sekian, maka berkata yang membelinya, na'am. Kata orang yang menjual, dia kata aku jual lah kamu barang ni dengan harga sekian, maka berkata yang membelinya pula, kata orang tukang beli tu, na'am, ya. Ya ni bahasa bandar sikit, bahasa kita kok kapung ni Terengganu je lah. Kenapa tu? Yang jadi tu kata tadi. Jadi. Atau berkata yang membelinya, aku beli daripada engkau benda ini dengan sekian. Aku belilah benda ni daripada engkau benda ni dengan sekian pun boleh. Maka berkata yang menjual, hak ni orang beli dulu kata. Orang jual kata kriang. Kata orang beli, aku beli dengan benda ni. Kata orang jual pula, na'am, sah, iya, sah juga jual beli tu. Yang apa? Sah jual beli. Seperti barang yang disebut akan dia pada Raudah, pada kitab bin nikah. Ayat dah kitab nikah. Dalam kitab dalam disebut dalam Raudah, sah gitu. Sah. Kenapa tu? Dalam Raudah ni kitab Imam Nawawi. Dia sebut dalam mana? Pada kitabun nikah, dalam kitab bab nikah. Dia sebut dalam kitab bab nikah. Demikian lagi yang bai'ul mutawallit tarafain. Itu dia. Demikian lagi bai'ul mutawallil tarafain, seperti berkata seorang bagi bai'tu hadza bi kaza. Maka jawabnya na'am. Itu dia. Baik. Demikian lagi bai'u mutawallit tarafain. Kita tengok dia punya terjemah dia tepi. Begitu juga bai'ul mutawallit tarafain, akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang lain daripada penjual dan pembeli. Seperti seorang bertanya kepada penjual, "Baikta
Tu bi'ta hadza bikaza, yakni adakah engkau menjualkan benda ini dengan harga sekian? Lalu dia menjawab na'am, ya. Atau bi'tu, aku menjual. Kemudian dia bertanya kepada pembeli pula, ishtaraita, mu nak beli ke, kata dia. Kita tepi, adakah engkau membelinya? Lalu dia menjawab na'am, ya. Atau ishtaraitu, aku membelinya. Dia jawab ya ataupun aku nak beli. Akad jual beli seperti di atas adalah sah. Jadi tarafain ini dia maksud dia akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang lain daripada penjual. Ada setengah orang dia sebut akad mutawalli ni bai'ul mutawalli tarafain, iaitulah perkara yang apa benda ni sah jual beli cara tarafain, itulah apa dia? Orang yang menguasai dua pihak. Orang yang menguasai dua pihak tu mutawalli tarafain. Orang yang menguasai dua pihak. Apa orang yang menguasai dua pihak? Pihak penjual pun dia menguasai, pihak pembeli pun dia yang menguasai. Dan bukan wakil. Kalau wakil penjual, dia tidak boleh membeli. Kita ambil lah barang satu, telefon. Kita ambil telefon ni. Kenapa? Kita pun wakil lah kepada seseorang, mu tolong jual telefon ni. Berapa mu nak jual? Mu nak berapa? 500. Ambil telefon ni mu tolong jual, dia harga 500. Kita wakil ke dia. Dia balik ambil telefon ni, dia jual, dia tanya orang, mu nak tak telefon dengan harga 500. Orang ni tengok tak apa nak, orang ni tak ada duit. Dia betul lah orang tukang jual ni, hak wakil saat ni dia ada duit. Dia pun belilah. Dia diwakilkan supaya menjual telefon ni. Tapi oleh kerana dia berasa kenang, dia beli. Dan bukan dia beli dengan tuang telefon khasa, dia beli senyap-senyap ke dia je. Nampak? Dia beritahu lah, konon-konon dia beli, kalau tuang dia nak 500, dia beritahu ke tuang dia, kata kalau 450 dia orang nak, kata dia. Kena-kena dia dah tu. Nampak? Dia nak ayak ke tuang, dia nak ayak 450, takut mu nak 450. Patut pun mu nak sangat, tak? Tapi dia dah, dia kata 450 ada orang nak, tapi dia nak. Dia pun belilah telefon tu, tuang telefon wakil dia supaya dia jual 500 contoh, wakil dia jual, tiba-tiba dia nak, dia beli sendiri, tak kira lah 500 ke 450, dia beli. Tak sah jual beli. Dia sebagai penjual sahaja, dia tak boleh nak beli barang tu. Nampak? Dia tak boleh nak beli barang tu. Jangan senang-senang kita apa aku bayar lah, aku belilah ni pondok suruh jual barang ni, tapi biar aku beli, aku bayar lah. Tanpa dia minta dengan penjual asal, tuang asal, ataupun dia tidak akad jual beli kepada tuang yang asal. Dia beli, dia tukang jual dan dia tukang beli. Itu tarafain. Hak tu tak sah. Tapi kalau mutawalli tarafain, iaitulah orang yang ada dua pihak, ijab dan qabul. Hak tadi, dia boleh, dia pembeli, dia penjual, barang ni dia boleh jual. Dan barang ni bukan hak dia. Sebab dia wali je barang ni. Dia boleh beli barang ni. Itu dia. Seperti apa? Seperti pok. Ayah. Seperti ayah. Itu dia. Dia jual harta anak dia hak kecil. Anak kecil, ayah ni dia ada anak. Contoh, dia ada anak dia ni kecil. Kecil ni makna tak bermayik lagi, umur tak tahu, tapi ada harta dah. Sabah dah anak tu ada harta anak kecil. Sabah apa dak sabah? Mak dia mati. Mak budak tu mati. Bini ayah dia. Mak budak ni harta banyak. Adalah kereta ke apa ke macam-macam. Mak dia tinggal.
mati. Tiba-tiba mati, kereta saat ni bukan boleh ke tok lelaki dia. Saka kan? Tok lelaki dia nak bawa pergi mari tak boleh. Kalau dia ambil kereta ni bawa pergi mari itu dia guna harta anak yatim. Nampak tu? Harta anak yatim tu. Sebab dalam kereta tu dia kena bagi ayah 1/4 saja. Dalam kereta tu kalau tayar pak tu suti je tayar ayah dia. Tu dia. Gak anak pula tu anak dia tu anak lelaki. Anak hak mak dia tinggal sana anak lelaki seorang diri. Gak 3 utir tayar lagi tu hak anak dia. Tu tayar tak masuk atak lagi, tak masuk bonet lagi, tak masuk pitu lagi. Pitu 4 butir tu suti je ayah dia. Kenapa tak? Sebab kan bila isteri mati dan isteri tu ada anak, maka suami dia dapat 1/4. Kalau tak ada anak, suami dia dapat 1/2. Tu. Kemudian kereta ni ayah dia nak bawa tak boleh. Sebab apa tak boleh nak bawa? Sebab bukan hak dia sepenuh. Hak anak dia tu lebih banyak daripada hak dia tu anak yatim. Kalau dia bawa nak jemurkan anak besar, anak lah ni baru umur 2 tahun, nak jemur ke besar boleh bawa kereta umur berapa dah lah ni ada lesen umur 18, 17 baru boleh lesen. Oh, buruk dulu kereta ni. Sedaklah ayah dia buat gabuh kereta ni, kereta anak yatim. Maka ayah dia jual kereta tu. Dia jual mana? Dia boleh jual kereta tu sebab apa? Sebab kereta anak yatim kereta anak dia. Dan dia sebagai wali kepada anak tu. Sebagai wali kepada anak, dia boleh jual tanpa minta izin anak. Anak, aku nak jual dah kereta mu ni. Budak umur 2 tahun nak buat pun dia. Jual pun tak ada faedah. Tak jual pun tak ada faedah. Ya, maka dia sebagai wali dia boleh jual tanpa minta izin. Makna satu pihak dia penjual. Dia berhak menjual. Maknanya dia berhak menjadi penjual. Dalam masa yang sama, oleh kerana dia juga wali, dia jual, maka dia juga boleh menerima boleh membeli benda tu. Dua pihak tarafain. Jual boleh, beli boleh. Maka dia pun belilah kereta daripada anak dia saat ni. Nak beli dengan anak dia dah boleh sebab anak dia tak mayit lagi, tak sah jual beli. Dialah wakil. Bukan, dialah menguasai beli, bukan wakil. Dialah menguasai menjual. Dan dia nak kereta ni, dia sayang juga. Maka dia berhak menjual kereta ni kepada diri dia. Itu makna tarafain. Itu makna tarafain. Itu makna seperti berkata seorang bagi baik. Seperti ini lain ayat lain. Demikian lagi bai'ul mutawalli. Demikian lagi makna apa? Dan demikian lagi bai'ul mutawalli maknanya demikian lagi sah jual beli. Demikian lagi makna sah jual beli. Begitu juga tengok tepi tu, begitu juga bai'ul mutawalli, akad jual beli. Jadi seperti berkata bapa bagi baik, seperti berkata seorang bagi baik. Seperti ni dia ayat lain tu. Sekat tu je. Seperti ni dia ada dan dia ada perkataan dan seperti berkata seorang bagi baik. Dan ni makna demikian lagi atau kepada baik mutawalli tarafain. Makna atau ni maknanya asal dia gini, dia ada 2 ayat. Demikian lagi bai'u mutawalli tarafain, makna sah jual beli. Demikian lagi makna sah jual beli hak tadi. Dan seperti dan ni dia ada dang, kata dang hak asal dia. Nampak? Hak ni pun dia tak ada dang ni. Dang tu jatuh. Jatuh. Dan itu maknanya dan demikian lagi. Selagi ayat lain. Dan mana dan demikian lagi seperti berkata seorang bagi baik, maknanya dan demikian lagi makna sah jual beli. Sah jual beli. Berkata seorang bagi baik, bagi penjual. Seorang tu siapa? Iaitulah pembeli. Dia kata bagi baik, bi'ta haza bi kaza. Mun jual lah benda ni kaku.
Mun jual dah benda ni kat aku. Sah jual beli. Maka jawabnya itu dia. Baik tahadza bikaza. Maka jawabnya na'am. Kata baik na'am. Sah jual beli. Ya. Na'am tu mana ya. Atau baik tu ataupun aku jual. Katanya penjual, aku jual dan berkata ya pula bagi mustari dan berkata pula ya pula berkata ya baik bagi mustari. Pembeli, penjual tu kata kepada pembeli ishtaraitah. Nampak ishtaraitah, katanya baik pula bagi mustari. Mu beli ya, mu belilah barang ni. Sah jual beli. Sama ada pembeli kata kepada penjual, mu jual lah barang ni. Kata dia, sah jual beli. Ataupun penjual kata kepada pembeli, mu jual lah barang ni, mu beli lah barang ni. Ni barang ni mu beli ya. Maka katanya pembeli, sah jual beli. Maknanya sini hak kata demikian lagi sah jual beli. Demikian tu makna sah jual beli ada dua ayat. Ayat yang pertama bai'u mutawalli tarafain, dan yang kedua iaitulah seseorang tu berkata kepada baik dan baik kata kepada mustari, dan mustari kata kepada menjual lah barang ni, membelilah barang ni, itu semua sah belaka jual beli. Dan berkata ia pula bagi mustari ishtaraita, membelilah. Maka jawabnya na'am atau ishtaraitu. Dia jawab ya, ataupun jawab dia aku beli, membelilah barang ni, membelilah barang ni. Kata dia aku beli, sah jual belinya. Itu sah jual beli ni tafsir kepada makna demikian lagi tadi. Tafsir kepada makna demikian lagi sah jual beli. Habis. Dan sah ijab dan qabul, kita berhenti tanda molek kita berhenti situ, dan insya-Allah kita sambung semula. Malam esok ada lagi bersiaran waktu yang sama. Malam lusa ada lagi bersiaran waktu yang sama. Malam esok kita beritahu semula kitab apa, kitab Matla'il Badran juga, cuma tajuk je mungkin tajuk lain. Ataupun kalau ada komen kata nak tajuk ni juga, kita teruskan tajuk ni. Kalau ada komen kata nak tajuk bab ibadat, kita baca bab ibadat. Dan kitab ni juga hak yang siri 1 tu tauhid, ada dah orang baca. Itu hak orang lain. Jangan komen kata ustaz nak ambil siri 1 lah, dah start daripada siri 1 hak tauhid. Tak payah, itu orang lain, itu urusan orang lain. Nampak tu? Jadi kemudian hak malam hari Khamis malam Jumaat insya-Allah kita baca kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf. Kita sambung kitab tu, ada sambungan tu, dan nanti kita akan bagi tahu kemudian. Kitab tu permohonan daripada Masjid Salahuddin Al-Ayyub di Kuantan. Dia mohon, dia kata nak sambung kok kitab tu sebab saya mengajar sana. Kemudian dia nak sambung kitab tu. InsyaAllah kita akan baca Khamis malam Jumaat kitab Minhajul Abidin. Molek dah Khamis malam Jumaat ambil berkat kitab tasawuf. Jadi untuk malam ni sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.